Okey, kita sambung lagi perbincangan kita untuk entrance region. So entrance region ni kita akan bincang tentang dua benda yang kita dah bincang dalam sama macam case dalam flow over a flat plate. So kita akan bincang tentang boundary layer development. Of course, dalam boundary layer kita ada dua, iaitu hydrodynamic boundary layer rujuk kepada velocity, dan lagi satu kita ada thermal boundary layer merujuk kepada suhu. So dua-dua ni kita akan bincang bagi flow inside a pipe dalam subtopik entrance region ni. So kalau kita recall, kita cuba recap balik. Kalau kita ada case flat plate dulu, kita ada flat plate, lepas tu kita akan ada aliran kan, incoming flow. Okay, just imagine bila kita ada flat plate macam ni, apa yang akan berlaku adalah velocity boundary layer akan mula terbentuk daripada leading edge. Okay, so ni apa ni? Ni adalah velocity, ataupun kita nak lebih tepat lagi, hydrodynamic boundary layer. So sampai bila hydrodynamic boundary layer ni akan terbentuk? Hydrodynamic boundary layer ni akan terus terbentuk selagi ada panjang plate. Okay, selagi ada panjang plate, maksudnya there is no stop of how big a boundary layer can grow. And cuma kalau kita bincang infinitely long plate, nanti perbincangan kita berbeza. Cuma bagi case flat plate, itulah secara asas dia macam tu. Maknanya as we go further downstream, kita akan mendapati thickness of the hydrodynamic boundary layer akan terus meningkat. Just imagine sekarang ni, kalau kita ada pipe. Pipe ni dah ada sempadan. So katalah kita ambil contoh sempadannya dekat sini. Ni dinding kita, katalah kita potong dua pipe, kita tengok cross section. So ini the bottom wall of the pipe, ni yang top wall of the pipe. So kalau hydrodynamic ni terbentuk di sini, di kawasan ni, kita kena faham kalau sekarang ni hydrodynamic ni terbentuk di sini, dalam kawasan ni, dalam ni semua adalah viscous region. So di bawah lain ni semua adalah hydrodynamic boundary layer thickness. Just imagine kalau kita ada dinding kat atas, apa akan jadi? So benda yang sama akan berlaku, di mana bermula daripada leading edge ni, so kita akan mendapati hydrodynamic boundary layer ni akan juga terbentuk. Cuma masalah dia ialah ada limit untuk kedua-dua hydrodynamic boundary layer ni terbentuk, di mana kedua-dua ni akan berjumpa di satu titik, iaitu titik ni apa? Adalah center of the pipe. So bila dua-dua hydrodynamic layer terbentuk, so kedua-duanya akan berkembang sepanjang pipe. Cuma dia akan terberhenti bila kedua-duanya bertemu. Di manakah titik pertemuannya? Di center of pipe. Cuma tinggal lagi yang kita tak tahu adalah berapa jauh sebenarnya titik pertemuan ni daripada entrance. Kalau dalam case ni bukan lagi leading edge, dia adalah pipe entrance. Yang ini adalah kawasan ni adalah pipe entrance. So berapa jauh sebenarnya untuk kedua hydrodynamic boundary layer ni terhenti pembentukannya? Yang itu kita kenali, titik di mana dia mula berhenti dikenali sebagai entrance length. Inilah yang kita nak cover dalam topik ni. So dalam perkataan lain, apa saja dalam entrance length merujuk kepada entrance region.
Okay, entrance region. Dan apa saja yang merujuk kepada selepas daripada entrance region adalah fully developed region. Ini konsep asas entrance region dengan fully developed region. Semua kena faham. Okey, semua kena faham betul-betul. So, apakah yang dimaksudkan dengan fully developed region? Fully developed region ni ialah apabila hydrodynamic boundary layer ataupun thermal boundary layer terberhenti. Okey, terberhenti perkembangannya. Okay, dia akan berkembang daripada entrance point tadi, dia akan terus berkembang dan akan berhenti. Bila dia berhenti? Bila dia mencapai fully developed region, selepas daripada entrance length. Okay, so untuk kita lebih faham apa yang berlaku sebenarnya, kita kena tengok dulu schematic diagram. Saya nak cuba lukis tapi terlalu complicated, so saya pakai image yang ada dalam buku. Okay, kita tengok image yang ni. Okay. So, just imagine. Okay. Ini adalah pipe. Okay. Ini adalah pipe. Dan kita ada entrance point dekat sini. Okay. Ini adalah entrance point kita. Maksudnya ini adalah kita punya pembukaan pipe yang pertama. Mula-mula sekali flow tu. So, pada ketika ini, okay, semua velocity sekata berada pada V average. So, as the flow move along the pipe, apa yang akan berlaku adalah sama. Hujung dinding ni akan ada zero velocity. Di mana kita kenali juga sebagai no slip condition. Apa itu no slip condition? No slip condition adalah condition di mana fluid tadi akan mengalami zero velocity dan disebabkan daya kelikatannya, maka terbentuklah velocity profile macam ni. So, velocity profile ni lah yang menentukan thickness of boundary layer. So, as we move along, okay, bila kita move along, so kita akan mendapati velocity profile ni berubah. Okay, perubahan ni akan berterusan berlaku sehingga bila? Sehinggalah boundary layer ni terberhenti pembentukannya, dan ketika itu tak akan ada lagi perubahan pada velocity profile. Maksudnya kalau kita lukis lagi apa yang akan ada di hadapan ni, velocity profile dia akan sama kedua-dua ni. Kedua-dua velocity profile ni akan sama. Begitu juga kalau kita cuba lukis lagi. Untuk ini, dia akan sama. Sebab apa? No more changes of the velocity profile. Bila? Di dalam fully developed region. Okay, no more changes of velocity profile dalam fully developed region. So, kenapa? Sebab dah tak ada lagi perkembangan boundary layer. Okay, perubahan velocity profile ni lah yang menyebabkan thickness boundary layer berubah-ubah. Dan apabila dah tak ada lagi perubahan atas boundary layer thickness, maka tak ada lagi perubahan pada velocity profile. Okay, so agak complicated untuk difahamkan, tapi kalau kita betul-betul fikir, insyaAllah boleh. Saya percaya anda semua boleh. Similarly, okay, benda ni juga berlaku untuk case thermal. Okay, thermal boundary layer. Ni untuk case thermal boundary layer. So, pada entrance point, okay, entrance point sama, semua datang pada T inlet. Okay, ingat dia bukan lagi T infinity tapi datang pada T inlet. So, bila dia move along disebabkan suhu pada surface ni berbeza, so berbanding dengan fluid, so akan ada fluid yang mula menyerap haba dan kemudiannya akan memindah haba tadi, akan berpindah menyebabkan perubahan pada temperature di dalam pipe ini.
Dan kemudian akan sampai satu peringkat di mana tiada lagi perubahan pada suhu, pada temperature profile. So apa yang akan berlaku? So semua selepas daripada thermally fully developed region akan mempunyai temperature profile yang sama, similar temperature profile. Sebab apa? Sebab telah pun masuk kepada thermally fully developed region. So, itulah perbezaan antara entrance region dengan fully developed region. So, kenapa entrance region dengan fully developed region ni penting? Kita tengok sebabnya.